Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali anda ke dalam M&A Studio untuk kita sambung cerita Keringat dan Survivor. So, kalau korang ingat pada episod 1, saya telah bercerita tentang family saya, keluarga saya telah bersepakat untuk menggunakan khidmat perubatan kampung dan juga perubatan Islam. Jadi ceritanya bermula macam ni. Masa ketika itu saya sedang sakit dan sakit saya agak teruk. Saya memanggil seorang ustaz untuk datang ke rumah saya lah. Lebih kurang jam 5 ke 6 petang lah. Dan berlaku sedikit perbualan selepas rawatan dan saya bertanya kepada salah seorang ustaz tersebut. Soalannya berbunyi begini. Ustaz, sebenarnya saya sakit apa? Dari apa yang saya baca, daripada apa yang saya tengok, saya macam betul ke saya ni kena sihir, Ustaz? Ustaz dah cakap sebenarnya, tapi apa yang Ustaz tengok daripada kamu ni, memang kamu kena buatan orang. Mungkin dia dengki ke apa, tapi kamu kena banyak-banyak zikir, kena banyak-banyak sabar, supaya apa yang kita nak selesaikan ni selesai. Kena yakin dengan Tuhan, insya-Allah kamu boleh sembuh. Pakcik akan tolong kamu sikit demi sikit lah. Jadi kamu kena kuat, kamu yakin. Pada ketika tu saya rasa macam agak stres sebab tiba-tiba kita dapat maklum, bila kita buat rawatan bersama ustaz tersebut, kita dapat maklum yang kita telah disihir. Siapa yang sihir? Siapa yang buat angkara ni? Itu yang memeningkan kepala saya pada ketika itu. Dan saya berehat pada malam harinya, saya berehat, saya tidur. Pada esok harinya saya macam nak happy, saya ambil gambar. Saya ambil gambar dan saya update dekat story WhatsApp saya tentang gambar terbaru saya kurus sedikit. Dan seorang daripada sahabat saya daripada Melaka kontak saya melalui WhatsApp. Okey, dia kontak saya macam mana? Baca ni. Hati siapa yang tak pedih? Hati siapa yang tak geram bila kita dapat tahu yang kita telah disantau angin? Angkaranya adalah kawan kita sendiri. Kawan kita sendiri. Bila saya tanya pada sahabat saya tu, kau nampak tak ataupun kau tahu tak siapa yang buat angkara ni? Yang aku boleh cakap, kawan saya cakap, sahabat saya berkata, yang aku boleh nampak, yang aku boleh tahu hanyalah dia kawan dekat sangat dengan kau. Sangat dekat dengan kau. Aku tak tahulah dia ada sebab-sebab lain yang dia buat dekat kau sampai macam ni. So kau kena cepat merawat diri kau sendiri. So kita nak dapatkan kepastian, saya call ataupun saya contact dengan pakcik saya di DJB. Dan saya untuk dapatkan kepastian, betul tak yang kita ni telah disantau oleh seseorang? Jom kita tengok. Syarul ni mamu tanya ni, kau kenal tak budak perempuan, umur dia 3 tahun, badan dia gelap-gelap. So mamu nak pesan kau jaga diri lah. Banyak-banyak zikir, selawat semua lah. Okey? Itu saja, bagi kat mak. Waktu pakcik saya daripada JB tu, dia kata tentang fizikal, sosok tubuh fizikal, karakter sang pelaku, saya tak dapat berfikir dengan waras dan saya tak dapat detect siapa sang pelaku tu. Mustahil untuk kita berjumpa dengan orang dan kita tak ingat macam mana sosok tubuhnya. Lagi-lagi dia mengatakan dia kawan kita. Contoh kawan kita, contohlah awak kawan saya. Bila ada orang lain cakap, kau kenal tak Syarul? Syarul tu dulu belajar sekian-sekian, dia join persatuan sekian-sekian, dia ada tai lalat dekat tepi ni. Kau rasa kau kenal tak? Mesti kenal kan? So bila dia kata tu kawan aku, bila pakcik aku cakap sosok tubuh dia macam ni, kulit dia macam ni, badan dia macam ni, jantina dia macam ni, aku tak dapat detect siapa dia. Pelik kan? So aku pun berjumpa dengan seorang ustaz.
seorang ustaz. Dan ustaz tu rawat aku dan alhamdulillah dia bercakap macam ni. Ni ustaz nak tanya ni. Ada bagi gambar kat sesiapa tak? Budak perempuan. Umur dalam 20. Badan kempas sikit. Gelap-gelap sikit. Ada bagi gambar kat dia. Okey. Kau nampak tak persamaan antara pakcik aku dengan seorang ustaz yang kedua ni? Dia orang cakap fizikal dan sosok tubuh orang yang sama. Dan pada ketika itu aku dah macam pelik. So pada aku masuk dekat Institut Kanser Negara, aku masuk buat 5 hari dan hari ketiga saya dapat maklum daripada adik perempuan saya yang mengatakan ada seseorang dia DM dia tanya pasal kesihatan kita, tanya pasal kesihatan saya lah. Dan dia pun DM tunang saya ketika tu, isteri saya sekarang ni, dia DM, dia kata saya sekian, saya kawan dia, panjang lah nak tahu kesihatan dia. Tapi pelik je dekat situ, kenapa kau tak direct terus kat aku? Kenapa kau perlu DM adik aku? Kenapa kau perlu DM tunang aku ketika itu? Kenapa kau terus tak direct kepada aku terus? Sedangkan kau ada nombor aku. Dan kita kat situ kalau kita orang dapat detect something yang pelik. Dan masa tu aku terus okay, aku nak ambil gambar dia, simpan gambar dia ni. Kalau aku buka Facebook dia, aku simpan gambar dia. Masa aku dah balik ke rumah, aku panggil seorang ustaz tu untuk dia rawat sikit lah, urut-urut sikit, bagi lega badan. Dan aku tunjuk gambar dia kat ustaz tersebut dan ustaz tu senyum. Ustaz tu senyum. Dia kata apa ustaz tu? Betul lah dia ni. Lepas tu aku tanya pada ustaz tu, ustaz macam mana dia boleh dapat ilmu ni? Adakah dia belajar something dengan orang ataupun dia macam mana? Ustaz tu cakap dia belajar sendiri melalui internet. Dia belajar sendiri melalui internet. Lepas tu dia nak try, tapi dia tak tahu nak try kat siapa. Dia try kat engkau. Tolonglah kita ni, ya Allah, aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Macam mana kau boleh terfikir nak test tu benda tu kat orang lain? Kenapa kau tak test benda tu dekat diri kau sendiri? Kenapa kau nak test dekat orang lain? Dan tindakan yang kau buat tu menyebabkan orang lain pun dapat susah. Kau happy lah, kau seronok, kau dapat ilmu hitam tu, kau try kat orang, lepas tu orang tu sakit, kau happy lah, kau seronok lah. Ni aku nak pesan 7 dosa besar yang boleh dapatkan dosa. Ni aku nak cakap ni dosa-dosa besar. Yang pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah sihir. Yang ketiga, makan riba. Yang keempat, makan harta anak yatim. Yang kelima adalah lari daripada medan perang. Yang keenam, membunuh jiwa yang tidak dibenarkan, yang diharamkan melalui sebab-sebab yang benar. Yang ketujuh adalah menuduh wanita beriman dengan tuduhan zina. Aku nak highlightkan nombor 2 tu, iaitu sihir. Kau dah tahu tak, mempelajari, mengajar, menggunakan ilmu hitam ni dijatuhkan hukum haram. Dan tak ada khilaf di antara ahli ilmu tu, tak ada khilaf daripada ni. Benda tu haram. So aku harap kau dapat bertaubat lah. Kalau kau tengok video aku ni, kau harap kau dapat taubat daripada kau buat benda-benda teruk ni. Buat apa kau nak pelajari benda-benda haram? Okay? Kalau kau tak dapat balasan dekat sini pun, kau akan dapat balasan dekat akhirat. Dan tak mustahil direct on the spot kau pun dapat. Di dunia ni sendiri kau akan dapat. Sebab itu adalah 7 dosa-dosa besar yang kau dah buat. Jadi kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang teringin nak buat ilmu hitam ni, lupakan. Janganlah kau mengundang kemurkaan Allah. Janganlah kau mengundang bala daripada Allah Subhanahu Taala. Dan pada sahabat-sahabat yang terkena seperti saya, terkena sihir, terkena buatan orang, ustaz ada berpesan pada saya, amalkan zikir, selawat jangan tinggal, dan amalkan surah Al-Fil. Itu yang dipesan pada saya dan saya amalkan. Alhamdulillah saya semakin pulih. Dan jangan biarkan anda diselubungi dengan ilmu hitam, kerana itu adalah perkara haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di next video. Bye bye.